Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Najihah binti Muhammad Asli Zain memegang nombor matrik A19A0027. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My name is Nur Afiga binti Muhammad Yunus. My matric number is A19A0647. Hi, my name is Naraini Hello Syahidah binti Anizai. My matric number is A19A0650. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Azina binti Abdul Sani. Nama matrik saya A19A0662. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Najah binti Abdullah, bernombor matrik A19A0761. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Syakila binti Ramli, bernombor matrik A19A0772. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Luqman Hakim bin Ahmad Tamizi. Nombor matrik saya ialah A19A1045. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat pagi. Di dalam video ini, saya dan sahabat-sahabat saya akan membentangkan hasil kajian kami berkenaan dengan isu yang kami cuba ketengahkan, yaitu pengurusan keuangan yang sistematik akan membantu ekonomi masyarakat. Sebelum itu, apakah punca yang mendorong kepada pentingnya pengurusan keuangan yang sistematik di dalam kehidupan masyarakat? Punca yang pertama adalah disebabkan oleh sikap boros masyarakat. Ketiadaan pengurusan keuangan yang sistematik akan menyebabkan masyarakat bertindak boros dalam berbelanja, di mana masyarakat lebih mengutamakan kehendak daripada keperluan. Sikap sebeginilah yang sentiasa menjadi penyebab kepada keuangan yang tidak teratur dan gaji yang sentiasa tidak mencukupi. Punca yang seterusnya adalah untuk mengelakkan masyarakat daripada dibebani dengan hutang. Jika masyarakat tidak mengamalkan pengurusan keuangan yang sistematik, mereka akan mudah terjebak dengan hutang piutang yang tidak berkesudahan akibat daripada sikap boros mereka dalam berbelanja hal yang tidak sepatutnya. Punca yang terakhir adalah tidak memiliki simpanan. Apabila masyarakat tidak mengamalkan pengurusan keuangan yang sistematik, memiliki simpanan untuk kegunaan masa hadapan adalah sangat mustahil. Hal ini adalah kerana wang yang dimiliki telah habis digunakan untuk meladeni sifat boros yang dimiliki oleh pengguna, sehingga tidak ada sedikit pun yang tersisa untuk dijadikan simpanan. Disebabkan hal inilah, pengurusan keuangan yang sistematik adalah sangat penting untuk membantu ekonomi masyarakat agar mereka terhindar daripada menghadapi masalah seperti boros dalam berbelanja, dibebani dengan hutang yang banyak dan tidak mempunyai simpanan masa hadapan. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Seterusnya, saya akan mengulas mengenai langkah penyelesaian bagi pengurusan keuangan yang sistematik. Langkah satu adalah merancang perbelanjaan. Masyarakat perlu mengawal kemahuan diri dengan mengasingkan keperluan atau kehendak. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak terlalu boros dalam perbelanjaan mereka. Jadi, masyarakat perlu menguruskan keuangan dengan baik dan mengawal perbelanjaan bulanan dengan menyenaraikan segala perbelanjaan seperti bil, sewa dan perbelanjaan harian. Oleh itu, masyarakat dapat mengawal segala perbelanjaan bulanan dan baki yang tinggal selepas itu bolehlah disimpan ke dalam akaun simpanan. Langkah kedua, melaksanakan analisa keuangan sebelum berhutang supaya terhindar daripada bebanan hutang. Masyarakat dikehendaki membuat analisis keuangan yang lengkap, terutama mengenai aliran tunai sebelum mengambil keputusan untuk membuat tanggungan hutang jangka masa panjang. Hal ini kerana apabila seseorang itu mula berhutang, dia mestilah yakin akan kemampuan dirinya untuk melansaikan hutang tersebut. Sekiranya mereka beranggapan hutang mereka terlalu banyak dan tidak tahu mana satu yang perlu diselesaikan, individu atau masyarakat itu boleh membuat bayaran hutang yang paling mahal terlebih dahulu. Susun hutang mengikut kaedah-kaedah yang paling tinggi kepada yang rendah ataupun yang penting kepada yang kurang penting. Benarlah kita semua memang tidak boleh lari dari bebanan hutang, tetapi bukanlah semua hutang itu adalah hutang yang jahat. Ada juga hutang yang baik yang mampu tingkatkan status keuangan kita. Sebagai contoh, membuat pinjaman untuk kembangkan perniagaan atau membaiki rumah, selesaikan bil kad kredit dan sebagainya.
Langkah yang terakhir adalah memupuk amalan menabung atau menyimpan untuk jangka masa yang panjang. Individu atau masyarakat boleh membuka akaun yang berlainan. Contohnya, wang gaji atau pendapatan disimpan di akaun A, manakala akaun B digunakan sebagai akaun simpanan kecemasan. Perkara ini dapat mengawal perbelanjaan harian mereka dengan baik. Mungkin ada di kalangan masyarakat berpendapat seperti gaji bulanan tidak terlalu besar. Bagaimana untuk mereka menyimpan? Justeru, mereka boleh mulakan dengan jumlah serendah 10% daripada pendapatan dan menyimpan wang tersebut ke akaun simpanan. Bak kata pepatah, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kami senaraikan 4 sumber dan saya akan menerangkan 2 daripadanya, iaitu panca indera dan juga akal. Panca indera merupakan sumber untuk manusia memperolehi pengetahuan melalui mata untuk melihat, hidung untuk menghidu, telinga untuk mendengar, tangan untuk memegang dan lidah untuk merasa. Ia juga dikenali sebagai pengetahuan empiris, iaitu pengetahuan yang bergantung kepada pengalaman dan pengamatan. Menurut Imam Ghazali, ilmu melalui panca indera ialah usaha untuk memerhati hakikat sesuatu benda. Contoh yang boleh dilihat dengan jelas dalam kalangan masyarakat hari ini ialah bersikap boros semasa berbelanja, suka berhutang untuk memuaskan kehendak diri dan tidak membuat sebarang simpanan untuk kegunaan kecemasan. Oleh itu, ramai yang terjejas daripada segi kewangan semasa Malaysia dilanda wabak COVID-19. Apabila ada di antara mereka yang gajinya dipotong serta kehilangan pekerjaan sekaligus sumber pendapatan. Akal merupakan fungsi daripada otak yang berkemampuan menangkap hakikat daripada sesuatu tanpa terikat pada fakta-fakta khusus. Kebiasaannya akan menyentuh fenomena yang berlaku di alam fizikal ini sahaja dan pengetahuan dari akal yang rasional dapat digambarkan dengan perkataan dan boleh diceritakan kepada orang lain. Sebagai contohnya, apabila terdapat ramai dalam kalangan masyarakat yang kehilangan kerja dan tiada sumber pendapatan akibat pandemik COVID-19, mereka terpaksa mencari inisiatif untuk kelangsungan hidup dengan berfikir menggunakan akal. Antaranya, mereka perlulah berjimat dalam berbelanja, tidak melibatkan diri dengan hutang dan mula membuat simpanan. Natijahnya, manusia dikurniakan akal yakni fikiran dan panca indera yakni pengamatan sebagai sumber kebijaksanaan untuk menguruskan kehidupan dan untuk menyingkap ilmu dan kebenaran yang sahih. Saya akan menerangkan sumber seterusnya iaitu khabar atau berita benar dan laman web. Khabar atau berita benar, ia dianggap sebagai sumber ketiga selepas mendapat sokongan panca indera dan akal. Sebagai contoh, khabar atau berita benar bagi isu ini adalah berdasarkan Berita Harian pada 3 September 2020 melaporkan konsep Islah sebagai panduan urus kewangan. Pandemik COVID-19 menuntut semua masyarakat mengadaptasi gaya hidup sederhana serta mengubah corak perbelanjaan supaya terus kekal mampan dan berdaya tahan dalam ekonomi masing-masing. Muhasabah kewangan dapat diaplikasikan melalui konsep Islah, iaitu pendapatan dibahagikan kepada 5 bahagian yang meliputi infak 10%, simpanan untuk kecemasan 10%, labur untuk jangka panjang 10%, asas perbelanjaan seperti bayaran rumah 30% dan harian iaitu meliputi keperluan harian seperti makan minum 40%. Konsep ini mestilah dijadikan sebagai panduan dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat dalam menguruskan kewangan dan ia dapat menyelesaikan masalah kewangan yang berlaku. Sumber seterusnya adalah laman web. Melalui laman web Prudential BSN Takaful dan Harakah Daily menjelaskan bahawa wabak COVID-19 yang melanda seantero dunia pada ketika ini memberi pelbagai implikasi ekonomi dan secara langsung telah merubah struktur kehidupan masyarakat serta memberi impak kepada landscape kewangan masyarakat secara dramatik. Kebanyakan masyarakat dalam negara ini mengalami masalah kewangan akibat kemelesetan ekonomi yang berlaku. Oleh itu, masyarakat perlu mempunyai perancangan kewangan yang sistematik dan perlu bersedia lebih awal bagi menghadapi sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Hal ini jelas menunjukkan segala informasi bagi mengenal pasti punca dan penyelesaian yang diperolehi adalah dari sumber yang benar dan boleh dipercayai. Selanjutnya, menilai kebolehpercayaan sumber-sumber. Kami akan menjelaskan secara ringkas dan padat bagaimana kami menilai kebolehpercayaan sumber-sumber tersebut. Berdasarkan kajian ini, kami menggunakan sumber seperti panca indera, akal, khabar berita dan laman web.
Melalui panca indera, kita semua dapat melihat secara realiti masalah keuangan yang dihadapi sama ada golongan kaya atau miskin turut terkesan akibat COVID-19 sehingga berlakunya kes jenayah seperti ibu bapa terpaksa mencuri kerana tekanan tidak mempunyai keuangan yang mencukupi. Kemudian diikuti dengan akal di mana kita boleh berfikir bahawa isu kewangan ini berlaku disebabkan masyarakat kita memandang enteng terhadap kepentingan pengurusan keuangan. Sedangkan perkara ini boleh dielakkan jika masyarakat mendapat kesedaran isu ini lebih awal. Sebagai ringkasan, hal tersebut banyak dibuktikan melalui khabar berita dan laman web sebagai sumber utama yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan pengurusan keuangan untuk kelangsungan hidup. Seterusnya, kaedah ilmu yang digunakan. Kaedah merujuk kepada segala langkah yang diambil untuk mencapai objektif penyelidikan. Kajian ini kami menggunakan dua kaedah iaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif, dalam kajian ini kami mengaplikasikan kaedah kualitatif untuk mendapatkan data seperti pemerhatian lepas daripada berita online. Contohnya, dalam nasional telah menjelaskan pengurusan kewangan pandemik penting demi kelangsungan hidup. Secara ringkas, berita tersebut telah membuktikan ramai di kalangan rakyat hidup dalam keadaan secara cukup makan sepanjang pandemik biarpun kumpulan wang simpanan pekerja KWSP telah dikeluarkan. Oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa topik yang dibincangkan iaitu pengurusan kewangan sistematik sangat penting supaya masyarakat sentiasa siap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan dalam kehidupan seperti bencana alam pandemik COVID-19. Kuantitatif pula berdasarkan kajian ini, kami telah menggunakan kaedah kuantitatif seperti tinjauan untuk mendapatkan kesahihan dan kepercayaan masyarakat terhadap kajian ini. Buktinya, daripada tinjauan yang dilaksanakan, kami dapat menyimpulkan hampir 80% masyarakat bersetuju dengan persoalan-persoalan yang dikemukakan. Contohnya, kebanyakan maklum balas yang kami perolehi, ramai di kalangan masyarakat bersetuju menghadapi masalah keuangan kerana bersikap boros mendapat 95%, tiada pengurusan keuangan yang sistematik mendapat 100% dan tidak mengutamakan keperluan juga mendapat 100% yang menyebabkan mereka tiada simpanan keuangan. Walau bagaimanapun dalam situasi pandemik ini, secara langsung telah memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa pengurusan keuangan adalah sangat penting sebagai presiden untuk menghadapi situasi sebegini. Saya akan menerangkan mengapakah sumber dan kaedah tersebut digunakan bagi isu pengurusan kewangan yang sistematik membantu ekonomi masyarakat. Pertama sekali, platform mendapatkan informasi dengan pantas. Sebagaimana yang kita tahu, sumber seperti media sosial atau laman web merupakan platform bagi mendapatkan maklumat dengan pantas atau cepat. Media sosial dan laman web pada zaman sekarang kini telah menjadi platform yang sangat popular dalam golongan muda di Malaysia. Sebagai contohnya, media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook dan lain-lain membantu masyarakat tempatan untuk mencari informasi dengan pantas bagi menguruskan isu kewangan yang sedang melanda ketika pandemik COVID-19 berlaku. Yang kedua ialah platform mendapatkan kesihahan informasi dengan tepat dan benar. Surat khabar atau berita merupakan platform yang sesuai yang digunakan bagi mendapatkan informasi dengan tepat dan benar. Hampir keseluruhan masyarakat di Malaysia menggunakan platform ini kerana surat khabar atau berita merupakan platform yang tepat dan benar sejak zaman dahulu lagi. Sebagai contohnya, masyarakat di Malaysia menonton berita di televisyen bagi mencari informasi berkaitan sumber kewangan bagi menghadapi masalah ekonomi pada zaman sekarang dan mengubahnya gaya hidup mengikut kemampuan kewangan masyarakat tempatan. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Justifikasi dan rasional mengapa sumber dan kaedah tersebut digunakan adalah kerana sebagai tinjauan ataupun survey. Tinjauan bermaksud perbuatan meninjau sebelum membuat kesimpulan. Kita sedia maklum, sumber yang digunakan adalah sumber yang mudah bagi mendapatkan data. Data yang diperoleh akan dapat terus digunakan bagi tujuan yang telah dinyatakan. Sebagai contoh, survey mengenai kepentingan pengurusan keuangan kepada masyarakat telah dilakukan oleh kumpulan kami dengan menggunakan kaedah Google Form.
hasil daripada Google Form tersebut jelas menunjukkan ramai dalam kalangan masyarakat bersetuju mengenai kepentingan pengurusan keuangan demi kegunaan sewaktu kecemasan. Oleh itu, tanpa pengurusan keuangan yang baik, seseorang individu ataupun institusi kekeluargaan sukar untuk bertahan tanpa simpanan yang cukup apabila berlakunya kecemasan. Seterusnya, justifikasi dan rasional kedua mengapa sumber dan kaedah tersebut digunakan adalah kerana kaedah tersebut berkesan untuk menyokong mengenai isu yang dibincangkan. 4 sumber yang digunakan dapat menyokong isu yang dibincangkan dengan kaedah dan cara yang berbeza. Walaupun begitu, hasil yang diperoleh melalui kaedah-kaedah terbabit dapat dijadikan sebagai hasil terakhir bagi isu yang dibincangkan. Data yang dikutip boleh dijadikan bukti penguat bahawa isu keuangan ini sangat penting bagi masyarakat, terutamanya sewaktu berlakunya perkara yang tidak dijangka dan tidak diingini seperti COVID-19.